Kita teruskan dengan conditional probability and independent events. Okay, kita sambung conditional probability. Jadi kita lihat balik conditional probability. Okay, conditional probability ni kalau kita refer pada tree diagram. Okay. Jadi conditional probability simbol dia adalah yang ada slash ni. Okay. Yang ada slash ni maksud dia katakan kita nak dapatkan pada ranting tadi, maka simbol dia adalah kita tak boleh tulis sebagai PB saja. Okay. Kita tak boleh tulis ini sebagai probability of event B. Sebab ranting ni dia adalah B tapi B selepas, B after A. Maka kalau kita nak tulis simbol dia kat sini, kita mesti guna conditional probability. Maksudnya kita akan tulis probability B after A. Okay. Sama juga untuk dekat sini. Sebenarnya kita nak dapatkan probability B prime. Tapi sebenarnya kalau berada di sini, dia bukan maksud dia PB prime. PB prime after A. Okay. Kat sini maksud dia B prime after A. Jadi simbol dia adalah B prime slash A. Mesti tu dia macam ni. Jadi sama juga untuk ranting ni. Kita tak boleh, walaupun kita bincang di sini, kita tak boleh tulis di sini adalah PB. Kita boleh tulis PB tapi PB after A prime. So B slash A prime. Sama juga untuk ranting yang di sini. Walaupun kita nak dapatkan B prime, kita tak boleh tulis PB prime. Kita mesti tulis PB prime after A prime. Okay. Seterusnya kita lihat contoh. Okay, sebelum tu kita lihat formula. Untuk conditional probability ni, okay, kita mesti menggunakan formula A slash B. Ini maksud dia probability, ini adalah conditional probability. Jadi kita ingat tadi kalau kita lukis tree diagram, okay, kalau yang ni maksud dia B berlaku dahulu. Ini maksud dia B berlaku dulu. Maksud dia kalau kita buat tree diagram, kita mesti buat B, B prime. Kemudian baru kita bincang soalan find the probability of event A. Okay, maksud dia yang ni lah. Okay. Jadi yang simbol ni probability A given B slash B. Ini maksud dia kawasan yang di sini. Maksud dia probability A, memang kita bincang A, probability A tapi after B. Maksud dia mesti melalui event B dulu. So event B dulu, baru kita cari event A. So kalau kita nak cari probability di sini, maka kita gunakan probability A intersect B divided by PB. Okay. Sama juga kalau kita kembangkan formula ni, katakan saya nak cari probability B given probability event A. Okay. So kita boleh tulis probability B intersect A over PA. Okay. Dia sama bentuk dengan yang ni. Maksudnya kalau yang per ni bergantung kepada yang pertama ni. Okay. Kemudian yang ini kadang-kadang kita boleh juga tulis sebagai, asalnya formula dia B dulu baru A, B intersect A. Tapi sebenarnya dia sama juga kalau kita tulis A dulu, so A intersect B divided by PA. Okay. Ini adalah formula conditional probability. Okay. Kalau kita lihat contoh, okay, kita tengok contoh yang ketujuh. Okay, daripada ayat ni kita dapati bahawa the probability that a worker in company X gets a pay increase. Maksudnya event kita yang pertama adalah pay increase. Kemudian kita ada event yang kedua, the probability that he gets a job promotion is 0.5. Maksudnya event yang kedua kita adalah job promotion. Okay. And the probability that he gets both is 0.3. Ini maklumat yang saya turunnya. Okay. Jadi kalau kita lihat soalan ni, kita tengok dulu dia punya event dia. Katakan event yang pertama tu kita gunakan simbol I. Kalau nak guna A pun boleh. Okay. Katakan event yang pertama adalah pay increase. Jadi saya akan ambil I ni, refer pada pay increase. Event yang kedua, katakan kita represent J ni, represent job promotion. So tadi kita tengok soalan tadi kita ada dua maklumat, pay increase satu,
Satu lagi kita ada job promotion. Okey, berdasarkan soalan tadi, kita dah ada the probability that a worker in company X gets a pay increase 0.7. Maksudnya probability PI equals to 0.7. Kemudian probability get a job promotion, kita dapat 0.5. Ini adalah daripada soalan. Kemudian daripada soalan juga kita dapat maklumat both probability both is 0.3. Maksudnya I and J, ataupun kita boleh gunakan juga G and I equals to 0.3. Okay. Jadi soalan yang pertama kita lihat. Okay, soalan yang pertama, find the probability. Okay, sekarang ni dia punya ayat dia, Mr. Yong has been given a pay increase. Okay. Jadi kalau kita lihat balik soalan ni. Okay. Conditional probability ni kita akan gunakan kalau kita nak tahu ayat ni. Ini soalan conditional probability ataupun tidak. Kita tengok ayat dia sama ada dia gunakan given ataupun dia menggunakan perkataan if, ataupun kadang-kadang soalan yang gunakan after. Okay. Jadi maksudnya A given B, ataupun A if B, ataupun A after B. Okay. Jadi kalau kita jumpa perkataan ini, maka itu adalah soalan conditional probability. Macam contoh ni lah, Mr. Yong has been given a pay increase. Maksud dia, sekarang ni given. Given pay increase tadi kita gunakan simbol I. Okay. Simbol I. Okay. Jadi kalau kita ikut ayat ni, maka kita akan gunakan /I. Sebab given pay increase. Soalan dia, what is the probability? Maksudnya kita ambil probability getting a job promotion. Job promotion ni adalah simbol tadi adalah J. Okay. Jadi sebenarnya kita nak cari job probability job promotion, tapi given a pay increase. Maksudnya untuk soalan A ni kita nak mencari J given pay increase. Okay. Ini soalan yang pertama. Sama juga untuk soalan yang kedua. Mr. Ravi has been promoted. Okay. Promoted. What is the probability that he is getting a pay increase too? Okay. Maksudnya kita nak mencari probability. Sebenarnya kalau ikut soalan ini kita nak probability increase, pay increase. So kita gunakan probability I, tapi he gets a promotion. Okay, job promotion ni adalah J. Jadi untuk soalan B ni kita nak mencari probability I given J. Okay. Jadi kalau kita jumpa soalan macam ni, kita kena pasti bagaimana kita nak tulis simbol dia. Okay. Yang pertama kita fokuskan kepada soalan dia apa? Probability getting a job promotion. Maksudnya job promotion tadi adalah J. Maksudnya kita nak cari probability J, tapi ayat dia ada tambahan given a pay increase. So /pay increase. Kalau soalan yang kedua pula, soalan dia adalah what is the probability that he is getting a pay increase. Maksudnya kita akan cari PI. Asalnya PI. Tetapi dia bersyarat. Syarat dia adalah Mr. Ravi has been promoted. Promoted tadi adalah simbol untuk J. Okay. So kita akan gunakan I given J. Okay. Jadi kalau kita ikut sini, formula kita adalah kalau kita ada J given I equals to probability J intercept I over PI. Okay. Ini untuk soalan yang pertama. Kalau untuk soalan yang kedua, kita terbalikkan. Okay. So kita tengok solution dia. Okay, tadi kita dah dapat J given I. So formula dia adalah J intercept I over PI. J intercept I tadi dah ada dalam soalan. Nilai dia adalah 0.3. Dan PI pun dah ada dalam soalan. Okay, so kita permudahkan dapat 3/7. Okay, untuk soalan B pula. Okay, soalan B tadi kita dah tahu. Soalan sebenarnya, find the probability Mr. Ravi gets a pay increase. So kita akan ambil PI. Tapi
peristiwa yang awal berlaku adalah dia ada syarat given gets a promotion. So J. Jadi kita akan gunakan I intersect J over PJ. Okay. Tadi kita dah lihat walaupun kita ada I intersect J ataupun J intersect I, jawapan dia adalah sama, 0/3. Nilai dia sama. Jadi kita permudahkan, kita akan dapat 3/5. Ini adalah contoh bagaimana kita nak kenal soalan itu adalah conditional probability. Jadi kita fokuskan, ada tak dia sebut given? Ada tak sebut if? Ada tak disebut after? Itu adalah soalan conditional probability. Okey, kemudian kita teruskan. Istilah yang seterusnya adalah independent events. Okey, independent event macam contoh kalau kita tengok contoh ni, katakan kita ada beberapa balls dalam satu kotak. Okey, contoh macam ni lah. Okey, kita nak ambil 2 je. Ikut contohnya kita nak ambil 2 je. Tapi walaupun kita ambil 2, tapi soalan dia, katakan saya dah ambil kali yang pertama. Okey, kali yang pertama. Maksud dia kalau ikut contoh ni, kali pertama kita NS kita, maksud dia jumlah sebelum kita ambil kali yang pertama, kita ada 2, 4, 6, 7. Kita ada 7. Okey, 2, 4, 6, 7. So kita ada 7. Ini untuk yang pertama. Kemudian bila kita nak ambil kali yang kedua pula, sebab kita nak ambil 2 ni, tapi dia letakkan syarat ini without replacement. Maksud dia bila kita dah ambil kali yang pertama, NS asalnya adalah 7. Tapi bila kita dah ambil kali pertama, maka yang tinggal ni, masa kita nak buat kali yang kedua, NS tu dah berkurang, tinggal 6. Okey? Jadi kalau untuk kes yang di sini, kalau untuk yang kes yang di sini, maksud dia kita dah buat kali yang pertama. Asalnya sebelum kita ambil kali yang pertama 7. Bila kita nak ambil kali yang kedua, dah tinggal 6. Okey? Jadi bila NS tu berubah, masa kita nak buat, ini adalah event kita yang pertama. Ini event kita yang kedua. Jadi bila kita tengok event kita yang kedua, okay, ini dia panggil contoh dependent event. Okay, ini dia panggil dependent event. Sebab bila kita nak buat yang kedua, dia bergantung kepada A. Okay, dia bergantung kepada event A. Ini dia panggil dependent events. Okay. Sekarang ni kita nak tengok independent. Okay, jadi kalau kita tengok contoh, okey, kes yang kedua. Okey, kita tengok kes yang kedua. Okey, kes yang kedua ni pula sama juga, kita nak ambil 2. Kita nak ambil 2 juga. Kita nak ambil 2. Tetapi syarat kes yang kedua ni with replacement. Maksud dia, masa saya nak ambil kali yang pertama, NS dia adalah 7. Masa kita nak buat kali yang pertama. Masa nak buat kali yang pertama ni, NS dia 7. Tetapi bila saya dah ambil kali yang pertama, with replacement, maksud dia bila dah ambil kali yang pertama, saya masukkan balik. Asalnya bila kita ambil kali yang pertama, dalam ni dah tinggal 6. Tapi disebabkan ada syarat, masa kita nak buat kali yang kedua ni, kita pulangkan balik. Maka NS yang kedua ni kekal tidak berubah. Okay? Masa kita ambil kali yang pertama, sebelum kita ambil kali pertama, 7. Sepatutnya bila kita dah ambil, dia dah kurang 1. Tapi disebabkan syarat dia, bila dia dah ambil, pulangkan balik. Maka masa kita nak buat kali yang kedua, event yang kedua ni, NS dia masih kekal, tidak berubah. Ini adalah contoh independent event. Okay? Sebab walaupun peristiwa A ni dah berlaku, kita dah ambil dah, tapi disebabkan kita pulangkan balik, maka bila kita buat event yang kedua, dia tidak memberi kesan pun, sebab apa yang kita ambil kali yang pertama tu dipulangkan balik ke dalam bekas yang kedua. Jadi kalau kita nak kenal itu soalan independent ke ataupun tidak, kita tengok NS yang pertama dengan NS yang kedua, sama tak? Kalau sama, itu dipanggil independent event. Okey. Okey, itu contoh independent
Okey. Kadang-kadang soalan kita akan diminta tunjukkan show that A and B are independent event. Okey. Jadi kita kena tunjukkan yang pertama, bila sebut je if A and B are independent event, maka yang pertama kita mesti tengok, kita boleh tunjukkan dengan cara adakah nilai intersection ni dia sama dengan hasil darab PA darab PB. Kalau sama, kita boleh buat kesimpulan A and B are independent event. Okay. Ataupun kalau kita nak gunakan conditional probability, kalau kita nak tunjukkan daripada sini, ni sepatutnya dia ada formula ni. Dia ada formula. Tetapi bila dia sebut A and B are independent event, maka kita boleh tunjukkan adakah dia sama dengan PA. Okay. Kalau sama, maka kita boleh buat kesimpulan A and B independent event. Okay. Okay, ini kalau kita nak buktikan. Tengok ada tak pembuktian di sini. Okay, contoh ini nak tunjukkan sama ada ini untuk mutually exclusive. Okey, kita tengok contoh yang ke-8. Okey. Tengok contoh yang ke-8. Event A and B are independent. Maknanya daripada awal lagi soalan dah bagi tahu A and B are independent. Ingat independent ni maksud dia bila katakan event A ni NS dia 10, maka yang B pun NS dia 10. Itu maksud dia independent. Maksud dia A and B ni dia tak ada beri kesan antara satu sama lain. Okay. Soalan yang pertama, kita nak find probability A intersect B. Okay, kalau tak disebut independent, sepatutnya kita punya formula kita, sebelum ni kita belajar, kalau union, dia adalah PA tambah PB subtract to PA intersect B. Okay. Jadi kalau katakan tak disebut independent, maka kita boleh gunakan, nak cari A intersect B, kita boleh gunakan formula ni. Maksudnya yang ni kita bawa ke depan, yang union ni bawa ke belakang. Okay. Maknanya tukar tempat dia. Okay. Tapi kalau soalan tu daripada awal lagi dah disebut independent, maka terus bila kita nak cari je probability A intersect B, terus je kita buat PA darab PB. Kita boleh guna formula ni sebab disebut independent. Kalau tak sebut, kita kena patah balik kepada formula yang asal. Okay. So, dekat sini mudah je. Kita terus ambil 0.3 darab dengan 0.5. Okay. So, kita akan dapat 0.15. Jadi, tak payah kita gunakan formula yang ni. Okay. Sebab dah diberi A and B are independent. Okay. Sama juga untuk soalan B. Okay. Untuk soalan B ni, union. Sepatutnya, kalau union, dia mesti gunakan formula asal ni. PA tambah PB subtract to PA intersect B. Okay. So, kita boleh gunakan A union B. Kita boleh gunakan PA. PA adalah 0.3. Kemudian tambah PB. PB 0.5. Tetapi intersection ni kita dah kira 0.15. Okay. So, kita ganti dapat 0.65. Okay. Cuma beza dia kat sini adalah bila kita nak cari A intersect B, sedangkan soalan dah dinyatakan A and B are independent, maka tak payah kita gunakan formula yang ni. Kita terus sebut je independent, maka intersection tu adalah darab. Okay. Okay, ini contoh soalan independent. Okay, seterusnya kita akan lihat di bawah tajuk probability ni. Okay, dia bergantung kepada soalan. Okay. Soalan dia hanya menggunakan 4 kaedah ni. Sama ada soalan tu akan kita gunakan Venn diagram untuk selesaikan, ataupun kita boleh guna table, ataupun kita boleh guna tree diagram, ataupun kita patah balik kepada formula yang asal. Okay. Kalau formula yang asal ni PA equals to NA over NS. Okay. Kalau kita ikut formula yang asal, NA over NS. Jadi dalam soalan kita, kalau nak jawab soalan probability, dia ada 4 kaedah. Okay, ikut kesesuaian soalan. Okay, seterusnya kita akan lihat bagaimana kita nak menggunakan keempat-empat kaedah ni. Okay, bergantung kepada soalan. Okay, kita tengok contoh.
Okey, kita tengok contoh. Ini contoh 9. Okey, yang contoh ini kita akan bincang dalam tutorial. Okey, kita tengok contoh yang ke-10. Ini contoh kalau kita nak gunakan Venn diagram. Okey. Okey, jadi bila kita tengok je soalan all 40 student. So ingat, bila kita bincang probability, all ni maksud dia merujuk kepada number of sample space. So NS kita adalah 40. Okey, kemudian didetailkan lagi. Okey, 7 like reading. Okey, maksud dia number of reading. Okey, kita akan ambil maklumat number of reading equals to 7. Kemudian 22 like games. Maksud dia number of game adalah 22. Game only. Okey, kemudian and the rest have both hobbies. Okey, nanti kita akan lihat berdasarkan pada gambaran jawapan. Okey, jadi kalau kita lukis gambaran jawapan. Okey, kalau kita lukis gambaran jawapan. Gambaran jawapan ni sesuai ni kalau dia hanya bincang 2 je event. Okey. Jadi kita katakan kita namakan set yang pertama tu adalah reading. Okay, reading. Yang kedua adalah games. Okay, jadi katakan kita isi maklumat dulu. Okey, yang reading saja. Like reading only. Maksud dia di sini adalah 7. So hati-hati Reading only maksud dia dia bukan merujuk kepada reading semua ni. Tak termasuk pasal persilangan. Okey. Kemudian number of G pula dia ada perkataan 22 like games only. Maksud dia 22 tu bukan berada untuk semua tu. Dia berada di luar daripada kawasan persilangan tapi dalam G. Okey. Dan dia bagi tahu kita ada 2 maklumat je. Okey, sekarang yang kita tahu jumlah semua adalah 40. Okey. Jumlah semua adalah 40. Maka yang tadi yang dia kata and the rest have both hobbies. Maksud dia persilangan tu. Jadi untuk persilangan ni kita tengok sini kita dah ada 7, kita dah ada 22. Kita tahu tadi jumlah dia adalah 40. Okey, maka yang di tengah ni mesti jumlah dia adalah 11. Okey, sebab kita nampak 7 tambah 22 29. Kita ambil 40 tolak 29 kita akan dapat 11. So kita boleh letakkan kita punya Venn diagram ni yang tengah-tengah ni adalah 11. Okey. Okey, kemudian soalan dia state whether the two events R and G are mutually exclusive. Maknanya sekarang kita nak state sama ada R and G ni mutually exclusive ataupun independent event. Okey. Okey, jadi ingat kalau kita nak bincang if R and G are mutually exclusive, kita ingat kita boleh tunjuk dengan 2 cara. Yang pertama kita boleh tunjukkan intersection dia. Intersection dia mesti 0. Kalau kita berjaya tunjukkan intersection dia 0, maka R and G are mutually exclusive. Sebab mutually exclusive ni maksud dia kita ada Venn diagram tetapi dia terpisah. Kalau kita berjaya tunjukkan ni terpisah, tak ada persilangan, maka itu adalah mutually exclusive. Ataupun kita boleh juga gunakan union. Kalau kita nak gunakan union, sepatutnya formula kita jadi panjang, tapi disebabkan mutually exclusive, kita mesti berjaya tunjukkan PA tambah PB. Okay? Jadi kalau untuk soalan A ni, kalau kita nak tunjukkan, kita boleh pilih sama ada nak pilih yang pertama ataupun pilih yang kedua. Okay? Kemudian kalau untuk independent pula, kalau kita nak tunjukkan untuk independent, if R and G are independent, okay, independent, maka yang pertama kalau kita nak show, kita boleh show dengan cara R and G dia mesti sama dengan PR
multiply by PG. Okay. Ini sepatutnya A ni kita ganti dengan R, B ni kita boleh ganti dengan G. Okay. Kalau yang ni saya terus buat. Okay. So kalau kita nak tunjukkan independent, kita kena ambil intersection tu sama tak dengan hasil darab PR dan PG. Ataupun kalau kita nak tunjukkan berdasarkan union, R union G. Okay. Sepatutnya kita akan gunakan PR tolak tambah dengan PG subtract to RNG. Maknanya RNG ni kita boleh ambil daripada yang di atas, PR darab PG. Okay? Jadi ikut kesesuaian soalan. Mana yang kita rasa mudah. Okay, kita tengok Ini daripada Venn diagram tadi. Okay, so daripada sini kita nampak tadi jumlah dia adalah 40. Untuk yang reading saja adalah 18. Reading sahaja adalah 18. Bukan reading saja, semua. Okey, semua tu adalah 18. Dan NG ni maksudnya semua G. Ni tak nampak dia G ni. Okey, ini adalah G. Untuk semua G ni adalah 22 tambah dengan 11. Itu adalah 33. Okey, 33. Dan kita nampak tadi RNG intersection dia adalah 11. Okey. Kemudian jadi sekarang ni kalau kita nak tunjuk mutually exclusive, sepatutnya kita kena tunjukkan probability RNG mesti sama dengan kosong. Ini kalau kita pilih cara yang pertama. If R and G are mutually exclusive, maka kalau kita nak tunjuk cara yang pertama, tunjukkan intersection tu 0. So kita akan gunakan RNG tadi, bilangan dia adalah 11. RNG kita adalah 11 dan jumlah dia adalah 10. Jadi keberangkalian dia adalah 11 per 10. Jadi kita nampak rupanya nilai ni tak sama dengan kosong, not equal to 0. Maka kita boleh buat kesimpulan therefore. Therefore R and G are not mutually exclusive. So ingat balik kalau kita nak show mutually exclusive, pastikan intersection dia mesti equals to 0. Okey, itu yang pertama. Okey, kemudian kita lihat untuk yang kedua pula. Okay, sekarang untuk yang kedua ni, kita nak tunjukkan independent. Independent. Okay, jadi untuk soalan yang kedua pula, sekarang ni kita nak tunjukkan R and G are independent. R and G independent event. Okay, tadi saya dah tunjukkan yang pertama, kalau kita nak pilih intersection, pastikan kita mesti ambil PR dot PG. Dia mesti sama. Ataupun kita boleh gunakan formula union. R union G. Kita gunakan formula yang asal, tapi untuk intersection gunakan hasil darab. Ataupun yang ketiga ni yang seperti yang paparan ni lah. Maksudnya kalau kita nak gunakan conditional probability, dia mesti sama dengan PR. So pilih. Kalau kita nak show R and G are independent, maka kita boleh pilih sama ada yang pertama ataupun formula RUG ataupun formula conditional probability. Kalau yang kita nampak ini sekarang ini kita nak buktikan dengan menggunakan P R given G equals to PR. Ini untuk case independent. Jadi kita tengok. Kalau kita nak cari R given G, gunakan formula tadi, conditional probability. So, untuk yang ni kena hati-hati Jangan ambil 11 per 33. Sebab yang di atas ni adalah probability. Probability ni mesti merujuk kepada formula number of event A divided by number of sample space. Jadi jangan tulis R given G equals to 11 over
33. Salah. Kaedah tu salah. Dia mesti bentuk per. Mesti tu dia macam ni. Okay. So jangan tulis 11/33. Mesti macam ni. Ini adalah kaedah. Okay. Hati-hati sebab ini adalah probability. Mesti per dengan 40. Yang ni pun mesti per dengan 40. Okay. So kita dapat R given G itu adalah 1/3. Okay. Kemudian sekarang kita punya target, adakah dia ini sama dengan PR? Okay. Adakah dia sama dengan PR? Kita tengok balik. PR tadi adalah tadi berapa tadi? PR adalah 18/40. 18/40. Jadi kita kena lihat. Kalau kita nak teruskan. Okay, ini yang pertama. Kemudian kalau kita nak lihat berapa probability PR ini, sebab sepatutnya dia sama. Okay, R tadi, number of R tadi adalah 18/40. Okay. Ini kalau kita kecilkan ni, dia akan dapat 9/20. 9 kali 2. Okey. Dan kita dapati bahawa tak sama dengan yang tadi. Ini tadi step yang pertama. Step yang pertama saya kira dulu. Okey. Kemudian step yang kedua yang ni. Dan kita dapati bahawa PR given G not equals to PR. Dia sepatutnya mesti sama dengan PR, baru kita boleh katakan itu adalah independent. Okey. Maka kita boleh buat kesimpulan therefore R and G are not independent. Okay. Yang untuk yang ni, paparan ni, dia menggunakan yang ketiga ni. Maksudnya saya gunakan conditional probability. So saya kira untuk sebelah kiri dapat 1/3. Kemudian kita lihat sebelah kanan pula. PR ni adalah bilangan reading tadi. Bilangan reading tadi kita dah tengok tadi nilai dia adalah 18. So 18/40. 18/40. So kita dapat 9/20. Jadi tak sama. Okey. Okey, bila tak sama, maka kesimpulan ini adalah not independent. Okey. So kesimpulan ini adalah not independent. Okey, kita lihat contoh yang ke-11. Okay, contoh yang ke-11. Okey, kita ada 3 event. Kita ada 3 event. Okey. Untuk yang soalan ni digabungkan. Digabungkan A and C. A and C mutually exclusive. Mutually exclusive. Maka kita ingat kalau mutually exclusive antara dia adalah intersection dia mesti equals to 0. Yang pertama lah. Kemudian A and B are independent. Okey. Satu lagi maklumat, A and B independent. Okey, independent. Maksud dia kalau kita nak bincang antaranya, kalau nak bincang intersection, dia mesti sama dengan PA dot PB. Maksudnya tapi sebenarnya dia ada 3 kan. Tengok balik tadi kita ada 3 cara, sama ada gunakan intersection, gunakan union ataupun conditional probability. Okay. So kita pilihlah mana yang sesuai. Kalau nak guna katakan saya nak guna conditional probability. Okay, jadi pastikan dia mesti sama dengan 0. Kalau untuk mutually exclusive. Kalau yang ni, kalau saya nak guna conditional probability, maka A given B, dia mesti sama dengan PA. Okay. Jadi, gunalah mana yang sesuai. Okay. Secara umum dia, kalau mutually exclusive, maka intersection kosong. Ataupun kalau kita nak tunjukkan dengan menggunakan conditional probability, A given C equals to 0.
mesti 0. Kalau katakan kita nak bincang A and B are independent, maka sama ada kita boleh gunakan intersection hasil darab ataupun kita boleh gunakan conditional probability, dia akan sama dengan di depan. Sama. Okey. So tengok kesesuaian. So kita dah diberi PA, diberi PB, PC pun diberi, intersection pun diberi 0,1. Soalan dia find A union B. Okey. Jadi sekarang ni kalau katakan kita nak jawab soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Ini kita refer balik formula yang asal. So PA tambah PB subsect to PA PA intercept B. PA intercept B. Okey, PA kita dah ada 0,4, PB pun ada 0,2 dan A intercept B. Okey, kita refer balik maklumat AB tadi adalah independent. Maka intersection ni kita boleh tukar dengan cara PA darab PB. Okey. Maksudnya kat sini, ini kita boleh tukar ni. Ini disebabkan ini adalah independent, maka kita boleh dapatkan intersection ni dengan cara darab. Okey, so kita gantilah PA 0,4 tambah PB 0,2 tolak. Untuk yang ni kita ambil 0,4 darab dengan 0,2. Okey, so kita boleh refer yang ni. So kita dapat 0,52. Okey, so jawapan dia adalah 0.52. Okey, kemudian soalan yang kedua pula, soalan B. Kita nak mencari conditional probability C given B. Kalau ikutkan formula dia adalah yang ni lah. PC intercept B over PB. Okey, over PB. Kemudian kita tengok balik apa kaitan antara C dan B. C dan B. Okey. C dan B. C intercept B dalam soalan dah diberi. Ni kalau kita refer balik pada soalan. Pada soalan dah diberi B intercept C adalah nilai dia 0.1. Ni maklumat ni dalam soalan dia. Soalan. Okey. Kalau ikutkan formula kita, kita gunakan C intercept B. Tetapi yang ni kita boleh dapatkan daripada sini je. Sebab C intercept B dia sama dengan B intercept C. Sama. Dia macam darab 3 darab 5 sama dengan 5 darab 3. Benda yang sama. Cuma dia bertukar tempat je. Okay, so kita boleh gunakan 0.1. PB ni daripada soalan dah diberi 0.2. So kita akan dapat depan dia adalah 0.5. Okay. Kemudian kita lihat soalan C pula. Okay, soalan C ni kita nak find the probability C given A prime. Okay, kalau nak ikutkan formula kita ni, formula kita adalah C intercept A prime over PA prime. Yang di bawah ni kita refer pada A prime. Okay. Jadi kalau kita nak jawab soalan ni, seloknya kita jangan biarkan kita punya formula ni dalam bentuk ada prime. Jadi kita mesti tukar ni formula ni. Formula ni mesti tukar. Cara nak tukar kita jangan hafal. Kita boleh bergantung kepada Venn diagram. Okay. Katakan kita andaikan A dan C ni. Ini A, yang ni C. Soalan kata A dan C itu adalah mutually exclusive. A dan C. Oh, ini salah Kita tengok daripada maklumat soalan tadi. Ni saya akan ambil ni. Okey, daripada maklumat soalan A and C ni, A and C mutually exclusive. Okey, mutually exclusive. So ingat bila mutually exclusive maka dia takkan ada persilangan So ingat A and C ni dia takkan bersilang. Jadi kita boleh ukir dengan cara ini adalah PA, ini A, yang ini adalah C. Dia mesti tak bersilang. Jadi kalau kita dapatkan C intercept A prime, C intercept A prime. A prime ni di luar. A prime di luar. Okey, maka yang bersilang tu, kuasa yang bersilang tu adalah yang ni lah. Maknanya formula ni kalau kita merujuk kepada Venn diagram, tapi kena ambil kira lah maklumat ni. A and C mutually exclusive. Maka
Rupanya formula ni kita boleh ubah dengan cara sama dengan PC. Ini PC. Kemudian untuk A prime ni kita macam biasalah kita gunakan 1 tolak PA. Daripada soalan kita ada PC, PA pun ada, so kita akan dapat jawapan 0.5. Okey. Okey, yang ini kamu lihat je. Okey, ini sama je. Cuma yang C prime ni kita kena ubah formula. C prime ni kita kena ubah formula dan C and D are independent. Maksud dia ada persilangan lah. Kalau independent maksud dia mesti ada persilangan. Okey, ini nanti kamu tengok. Okey, itu jawapan dia. Okey, seterusnya. Okey, ini kamu tengok sendiri. Okey, kita nak tengok soalan 13. Okey, soalan 13. Ini soalan 13 ni sama je. Ini semua contoh menggunakan Venn diagram. Okey, nanti kamu boleh rujuk. Okey. Ini kamu boleh rujuk jawapan dia. Saya bagi dia jawapan ni. Okay, ini cara yang sama. Okay. Cuma kita kena ingat kalau kita nak bincang independent, ingat intersection ni adalah hasil darab PB. Ataupun sebenarnya kita boleh gunakan PM multiply by PB. Okay. So kita gunakan yang tu. Okay. Okey, kita tengok contoh 14. Okey, contoh 14 ni kita menggunakan kaedah tree diagram. Okey. Yang tadi kita menggunakan Venn diagram. Sekarang kita gunakan tree diagram. Okey, bagaimana kita nak buat tree diagram? Okey, bila kita nak bincang soalan, kita kena fokuskan sebenarnya event yang kita bincangkan apa. Okey, macam contoh ni kan. Okey, ini bincang raining days. Sudah katakan saya gunakan R. Okey, saya boleh gunakan event yang pertama ni, saya boleh labelkan sebagai R. Okey, R ni adalah hujan. Okey, raining days. Kemudian event yang kedua, adalah accident happen. Jadi bila kita jawab soalan, kita keluarkan maklumat. Katakan A ni adalah event accident happen. Kita kena set kan. Okay. Jadi sekarang ni okey, yang pertama kita tengok kalau kita tengok maklumat yang pertama, dia mesti bincang dua je. Sama ada hujan, raining ataupun not rain. Kemudian dia dah bagi tahu dah 20%. Ini adalah kebarangkalian hujan. Ini adalah 20% biasanya kita akan gunakan dalam bentuk 0.2. Dan ingat dalam satu ranting ni mesti 1.0. Maka yang di bawah ni, yang merah ni maksudnya kamu kena dapatkan dengan cara jumlah ni mesti 1. Okey, mesti 1. Okey, kemudian ini kalau dia katakan ni, okey, ini show that on a rainy day. Ni maksud dia, okey. Ni maksud dia peristiwa ni berlaku dulu. Maksud dia kalau hujan maka probability that an accident happen. Maksud dia kita akan ambil ni accident, non accident. Ini adalah 0.6. So hati-hati dengan ayat yang ni lah. Maksudnya kita dah ada peristiwa yang pertama dulu. Peristiwa yang pertama adalah raining day. Okay. Kemudian peristiwa yang kedua baru accident. Jadi dia mesti berada pada ranting yang kedua. Jadi kita jangan salah buat. Kita jangan buat accident dulu. Kemudian baru kita buat raining
rainy atau not rainy. Okay, kalau buat cara ni salah. Okay. Dia mesti kita ambil kira hujan dulu, baru accident. Ini pun sama juga, kita akan gunakan 0.4 sebab satu ranting ni mesti satu. Okay. Jadi untuk yang di bawah ni pun sama juga, kita akan pecah accident, not accident. Okay. Maka yang ini. Okey, kemudian soalan ni, maklumat yang seterusnya. Maklumat seterusnya, if it is not raining, not rainy. Ni kan. Maksud dia yang ni lah. Maka the probability that an accident happen 0.2, ini adalah 0.2. Okey. Jadi yang satu lagi pastikan jumlah ni mesti satu. Okey, jadi ini mesti gunakan 0.8. Okey. Ni kalau kita nak menggunakan tree diagram. So hati-hati bagaimana cara kita nak pecah yang mana dulu. Nak buat accident dulu ke ataupun rainy dulu. Okey, soalan dia find the probability that an accident happen. Maksudnya kita nak cari PA berapa. Okey. Kemudian ada perkataan if. Nampak? Sebelum ni kita dah bincang conditional probability. Kalau ada perkataan if, dia mesti merujuk kepada slash. If ni maksudnya slash, accident happen, maksudnya A ni. What is the probability that it is a rainy day? Ni maksudnya. Tu lah soalan dia. Okay. So kalau kita jumpa perkataan if, given, after, kita kena letak slash accident happen. Okay. Maksud untuk soalan kedua tu kita nak cari conditional probability R given A. Okay. Cuma kalau kita nak dapatkan, kalau macam sini kan, ini PR kita dah 0.2. PR prime 0.8. Tapi sekarang ni kita dapatkan PA. So jangan ambil PA tu sama dengan 0.6. Ataupun jangan ambil PA tu 0.2. Tak boleh sebab dia berada pada ranting yang kedua. 0.6 tak boleh ambil sebab ini kalau saya nak tulis 0.6 ni maksud dia probability A after R ataupun given R. Okay. Ni 0.6 ni maksud dia A after R. Dia tak boleh guna PA. Sama juga ni 0.2 ni. 0.2 ni saya tak boleh ambil nilai dia. Walaupun kita nampak macam ini macam A ni. Tapi dia adalah bukan maksud dia untuk PA, dia adalah probability A after R prime. Okay. So hati-hati. Jadi sekarang ni kita ikutkan ambil mana satu ni, ambil yang atas ke bawah. Okay. Kalau kita nak jawab soalan yang macam ni, cara dia adalah kita ambil semua kemungkinan yang ada A ni. So kita ambil A ni tak boleh ambil 0.6, kita ambil satu ranting ni. So 0.2 darab 0.6 tambah 0.8 darab 0.2. Okay. Jadi macam itulah caranya kalau kita nak dapatkan probability A ni. Dia tak boleh ambil 0.6, dia tak boleh ambil 0.2. Kena ambil satu ranting ni. Satu ranting ni 0.2. Jadi kita akan ambil 0.2 darab dengan 0.6. Kemudian kita ambil ranting yang kedua ni. Yang ada A ni je. Yang ada A. Tapi tak boleh ambil 0.2, satu ranting. So tambah dengan 0.8 darab dengan 0.2. Okay. So kita akan dapat 0.28. Okay. Jadi kalau kita lihat kat sini, ni Venn diagram tadi. Okay. Jadi kita akan dapat 0.28. Jadi ingat bila nak dapatkan PA, sedangkan PA itu berada pada sini, maka cara dia adalah mesti ambil 0.2 darab 0.6 tambah 0.8 darab 0.2. Okay. So kita akan dapat 0.28. Okay. Kemudian tadi kita dah tengok tadi, ini maksud tadi adalah probability R given A. So kita gunakan formula. Kita perlukan R intercept A. Okay. Jadi kita tengok balik tree diagram kita R and A. So yang ni lah R intercept A. Ni kalau satu ranting ni, ini maksud dia adalah R intercept A. Kalau ranting yang kedua, ini maksud dia adalah R intercept A prime. Okay.
Jadi untuk yang B ni kita menggunakan R intercept A. Jadi kita boleh ambil 0.2 darab 0.6. Okey, jadi 0.2 darab 0.6 bahagi dengan PA. PA ni ambil jawapan dia pada atas. Okey, so kita akan dapat 3/7. Okey, contoh 15 ni kamu salin je. Okey, sama juga ini menggunakan tree diagram. Okey, jadi untuk yang pertama pastikan kita mesti statekan event dulu. Apa event yang dibincangkan, kita statekan. Okey, ini kamu lihat nanti. Saya bagi jawapan dia. Okey, kita tengok soalan 16. Okey, soalan 16. Okey, ini pun nanti kamu tengoklah. Okey, ini sama juga. Okey. Okey, kita tengok soalan 17. Okey, soalan 17. Ini contoh tree diagram. Kita ada Aisyah, Siti and Muna. Pack biskut. Okey. Jadi kita boleh, ini sebenarnya kita boleh gunakan tree diagram. Kita boleh pecah 3 lah. 1, 2, 3. Maksudnya kita boleh ambil Aisyah, Siti, Muna. Aisyah ni probability dia adalah 55%. Biasa kalau kita 55% masukkan dalam tree diagram ni kita ambil 0.55. Siti ni 30%, jadi 0.3. Dan Muna ni adalah 0.15. Okey. Kemudian B. Biskut. Okey, sekarang ni untuk yang berikutnya. Okey. Yang B ni, okey, B ni kita boleh letak dia sebagai event broken biskut. Biskut. Okey, jadi rantai yang kedua ni kita boleh pecah sebagai B broken, not broken dan seterusnya sama. Okey. Okey, probability dan Aisyah break some biscuits. Okey, 0.7. Jadi kita akan letak sini 0.7. Kemudian Siti pula 0.2. Kemudian Muna adalah 0.1. Okey. Jadi yang ni kita kena lengkapkan supaya jumlah dia adalah 1. Jadi 0.3, jadi 0.8, jadi 0.9. Okey. Jadi kita akan dapat diagram macam itulah. Okey. Asalnya yang ini kita tak ada ni. Ini kena cari sendiri. Dengan cara jumlah dia mesti 1. Jumlah dia mesti 1. Okey, untuk soalan ni kita lihat soalan dia adalah find the probability Aisyah. Soalan dia adalah probability that a packet with broken biscuit found by the checker was packed by Aisyah. Maksudnya Aisyah lah. Aisyah/broken. Betul lah. Maka kita akan gunakan conditional probability intercept B divided by PB. PB. Yang A intercept B ni kita boleh ambil daripada ni 0.55 darab dengan 0.7. 0.55 darab dengan 0.7. Untuk yang di atas ni 0.5 darab 0.7. Okey. Tapi untuk yang PB ni kena buat cara tadi lah. Okey. Yang panjang tu adalah yang PB ni. PB ni sebab dia berada pada rantai yang kedua.
rantai yang kedua, saya tak boleh ambil nilai 0.7. Dia tak boleh ambil 0.2. Ingat ini maksud dia 0.7 ni adalah nilai probability B after A. So itu yang tak boleh ambil 0.7 ni. Sama juga dengan yang ni. Kita tak boleh ambil 0.1 ni. Sebab nilai 0.1 tu adalah, ni maksud dia probability B after M. Okay. So 0.1 ni tak dibaca. Jadi apa yang kita buat, bila ada yang kedua, kita ambil satu rantai ni. Jadi 0.55 darab 0.7. Itu rantai yang pertama. Satu. Tambah rantai yang kedua. Kita ambil 0.3 dan 0.2. Tambah yang ni pula 0.15 darab dengan 0.1. Okey. Jadi yang PB ni panjang sikit sebab dia berada pada rantai yang kedua. Kalau katakan saya nak cari probability of event A, kita baca je ni. Sebab dia tak ada kaitan dengan sebelum tu. Kalau yang ni tak boleh ambil 0.7. Okay. So inilah caranya. Kalau kita dapatkan event yang kedua pada rantai yang kedua, kena ambil semua kemungkinan yang ada kaitan dengan laluan B. Okay. Tapi sebenarnya kita hanya menggunakan formula yang ni. Okay. So kita boleh lihat yang ni. Okay. So itu jawapan dia 0.837. Ini adalah kaedah tree diagram. Okey, kita lihat contoh yang ke-18 ni. Ini kamu boleh lihat sendiri. Okey, ini saya bagi jawapan dia. Okey, ini adalah simbol intersection. Ini tak apa detail ni. Ini adalah simbol intersection. Okey, kita lihat contoh 19. Contoh yang sebelum tadi adalah itu tree diagram. Sekarang ni kita nak menggunakan table. Okay. Bagaimana cara kalau kita nak jawab probability dengan menggunakan table? Okey, sama juga bila kita jumpa soalan. Okay, kalau kita jumpa soalan, kita kena pasti event tu yang mana. Okay. Jadi kalau ikutkan soalan ni, kita dah diberi 30 mathematics. Itu maksud dia out of 100. Itu maksud dia probability of mathematics adalah 30 over 100. Okay. Ataupun kita boleh tulis ni sebagai 0.3. Itu maklumat yang pertama. Maklumat yang pertama. W is overweight. Kemudian yang H ni adalah high blood pressure. So kita ada dua event ni. Punya ayat dia 10 of them. Maksud dia daripada mathematics ni. Okey, bukan daripada matematik, daripada ni. Daripada overweight ni, maksud dia daripada overweight and high blood pressure. Ini adalah 10% ataupun 0.10. Kemudian ayat berikutnya only for. Maksud dia probability untuk yang case only for untuk yang not overweight. Not overweight maksud dia W bar ataupun prime. Kita boleh gunakan intercept high blood pressure. Ini adalah 0.04, 4%. Okay.
So daripada sini kita boleh gunakan table. Okay, daripada maklumat ni kita boleh gunakan kaedah table. Okay, soalan dia kita nak apa? Find the probability that a mathematics. Okay, soalan dia adalah apa soalan dia? Okay, find the probability that a mathematics professor will not have high blood pressure. Maksudnya probability not, kan? Not maksudnya not H, not have high blood pressure. If, ada perkataan if ni. If is not overweight. Is not overweight. Maksudnya kita nak cari yang ni. Okay, jadi kita boleh gunakan formula probability H intercept W not W divided by PW bar. Okay. So kita boleh gunakan daripada table ni. Kita boleh kumpulkan maklumat. So jumlah overweight ni jumlah dia 30. So kalau kita buat table, kita boleh pecah pada dua lah. Overweight, not overweight. Kemudian high blood pressure ataupun not. So kita boleh pecah dua. Daripada maklumat yang pertama, jumlah W ni ada 30. So letak 30. Jumlah W. Okey. Kemudian jumlah dia pastikan 100. Jadi sekarang ni kalau daripada sini yang 70 ni kita kena kira sendiri. Sebab yang kita ada 30, maka jumlah dia 100. Jadi di sini mesti 70 lah. Kalau kita gunakan maklumat yang kedua, W intercept H, maksud dia kita tengok persilangan W dan H 10. So kita dapat ni 10. Okay. So kita akan dapat yang ni 10. Ini maklumat soalan. Kemudian maklumat yang berikutnya W prime intercept H. W prime intercept H dan 4. Okay. So kita akan dapat 14. Yang merah ni maksud dia kamu kena kira sendiri 14. Kemudian kalau sini 10, jumlah dia 30. So yang ini kira sendiri. 20 tu datang kemudian. 66 pun datang kemudian sebab kita dah tahu sini adalah 70. Okay. Yang ini hasil daripada dua gabungan ni. Soalan 6. So kita boleh dapatkan daripada table. Okay. Kemudian kita jawablah soalan. Okay. Okay, tadi kita dah tulis tadi sama ada gunakan H prime ataupun kita boleh gunakan probability H bar intercept W bar. Okay. So kita boleh cari nilai dia. Dan untuk yang di sini pastikan ya penulisan sama macam yang tadi juga. Kalau sini menggunakan probability, maka jangan ambil 66. Jangan daripada sini kamu tulis sama dengan 66/70. Siapa yang tulis yang ni terus, maka salah. Sebab dia 66 ni dia mesti perkan dengan 100. 66 ni mesti perkan dengan 100. Sebab ini adalah probability. Jadi mesti tulis 66/100 asalnya. Yang ini pun sama juga. 70/100. Mesti tulis ni. Jangan terus tulis sama dengan 66/70. Cara tulis tu salah. Kaedah tu salah. Dia mesti melalui proses dulu per 100 baru dapat jawapan. Jangan daripada sini terus jawapan. Maka bila kaedah tak ada K kosong, J automatik akan dapat kosong. Okey, kita teruskan contoh ke-20. Okey, ini pun sama juga. Kita akan gunakan table. Okey, di sini kita ada event. Okey, kita ada male, 50 male student dan 50 female student. Ini jumlah male and female. Okay. Jadi kita ada male and female. Jadi kita boleh buat table lah. Kita
kita boleh buat table male and female. Itu ada lebih kurang. Okey, kemudian kita ada dua course, either statistic or mathematics. Maksudnya kita boleh gunakan mathematics. Okey, ini katakan saya gunakan simbol M yang lain lah. Ini adalah mathematics. Mathematics. M star ni adalah mathematics. Kemudian satu lagi statistik. Okey. Jadi kita boleh gunakan maklumat. Okey, 50 male student. Maksudnya jumlah male student tu adalah 50. So letak sini 50. So 50. Kemudian 50 female student. Ini jumlah tak di ujung sekali. Okey. Maka daripada sini kita dah tahu dah ini adalah 100. Kalau ikutkan maklumat ni kita dah tahu dah itu adalah 100. Okey, kemudian maklumat seterusnya. Okey. Kita tengok the result shows that 60 student pass mathematics. Okey, pass mathematics 60 ini untuk matematik. Matematik 60. Maksud dia untuk yang matematik saja yang pass adalah 60 orang. Maksudnya 60 ni kita letak di sini, mathematics. Sebab dia tak bagi tahu lelaki ke perempuan, semua sekali 60. Okey, kemudian maklumat seterusnya 2/3. Okey, 2/3 of which are male student. Maksudnya 2/3 tu adalah 2/3 daripada 60. Jadi kita akan kira 2/3 daripada 60. Ini kita akan dapat 40. Itu adalah untuk male. Jadi kita letak sini 40 male. 40. Okey. Kemudian maklumat seterusnya. 40 student pass statistik. Okey, maksud dia ini adalah 40 ni. 40 pass statistik. Of which are female student. 3/4. Okey, 3/4. Okey, 3/4. 3/4 of which are female student. Maksudnya 3/4 daripada 40. Maksud dia ini adalah 30 ni. So 30 adalah female student. Okey, so 30 daripada female student. 30. Okey, jadi berdasarkan maklumat ni kita dah dapat ni nombor-nombor ni. Okey, maka yang lain tu kita kena kira sendiri. Okey. Yang lain ni kita akan kira sendiri. Ini adalah 10. Okey. Yang ini adalah 20. Okey. Jadi itu kalau kita guna table kita akan nampak mana yang kosong tu kita boleh isi. Okey. Kemudian seorang student, one of the students is chosen randomly. Okey. Jadi kalau kita lihat, okey, ini tadi table yang kita bahas tadi. Okey, kemudian soalan yang pertama, soalan ini calculate the probability that the student is a male. Maksud dia, soalan dia adalah, kalau kita ikut soalan, find the probability that the student is a male. Male or tu union. Union passes mathematics. Passes mathematics. Yang tadi saya gunakan simbol M star. Maksudnya mathematics. Okay. Jadi daripada sini kita boleh tengoklah M union mathematics. Jadi berapa jumlah dia?
Okey. Jadi untuk yang di atas ni kita boleh gunakan sebab ini kita boleh gunakan formula PM probability male plus probability mathematics substack to probability male and mathematics. Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini, mathematics berapa bilangan dia? Daripada table 10 Mathematics bukan male. Male saja adalah okey, male saja dah 50 Male saja dah 50. Ni kita boleh ambil 50 tambah dengan mathematics. Mathematics 60. Tolak dengan male and mathematics 40. Okay, ni perlukan dengan 100. Jadi 110 tolak 40, jadi 70. 70 sama dengan 7/10. Jadi untuk yang A ni kita boleh ambil formula ni. Probability male. Male ni maksudnya jumlah male kita adalah 50. Okey. Kemudian probability mathematics. Mathematics jumlah dia adalah 60. So saya akan ambil 60. Kemudian subtract to probability male and mathematics. So kita akan refer pada male and mathematics 40. So kita akan dapat 70/100. Okey, maka kita akan dapat 7/10. Okey, jadi untuk yang di sini kita disebabkan gunakan union ni, maka kita boleh gunakan formula yang sama. Kemudian soalan yang kedua, ada perkataan if. Soalan yang kedua tu, if the student is a female. Okay. Ingat bila ada perkataan if female, maksudnya /f. Kemudian baru soalan, find the probability that she passes statistic. So inilah. Maka kita akan gunakan formula conditional probability. Kemudian kita akan cari berapa bilangan S intercept F. S intercept F. So 30. Okay. Dan jangan lupa mesti buat 30/100. Mesti buat ini. Kalau buat 30 je salah. 30/100 sebab ini adalah probability. Mesti per dengan jumlah semua. Kemudian probability female. Jumlah female 50. So 50 daripada 100. So kita permudahkan dapat 3/5. Kemudian soalan C pula, calculate the probability that the student is a male and passes statistic. Maksudnya male and passes statistic. So kita gunakan intersection. Jadi kita refer pada table je, dapat 10/100. Okey, masih di bawah tajuk probability, tapi ini adalah kaedah menggunakan permutation ataupun combination. Okey, kita ada 4 student, 4 students. Peter, Mary, Rosalie and Thomas are required to stand in a row. Okay. Jadi bila kita jumpa je ayat to stand in a row, ni kalau jumpa je ayat ni stand in a row, maksud dia ini kita akan menggunakan permutation. Maksudnya kemungkinan kita akan menggunakan formula NPR sebab kita choose and arrange. Okay, soalan dia, find the probability that Peter and Mary will stand side by side. Okay, ini pun sebenarnya sama dengan yang kita gunakan sebelum ni adalah next to each other. Sama next to each other. Okay, jadi kalau kita refer balik, probability of event A equals to number of event A divided by number of sample space. Okay. Jadi yang pertama kita dapatkan dulu number of sample space.
Okay. Untuk number of sample space, kita ada 4. Kita ada 4. Disebabkan ini adalah permutation, kita gunakan 4P4. Okay. Jadi kalau kita gunakan 4P4, kita akan dapat 4P4. Okey, 4P4 adalah 24. Okey. Ataupun kita boleh gunakan 4 factorial. Sama dengan 24. Okey. Okey, kemudian number of event A ni, ini kita kena tengok bagaimana cara kita nak susun. Okey, cara kita nak dapatkan NA ni adalah dengan cara kita susun ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian syarat Peter and Mary. Okay, Peter and Mary ni mesti stand side by side. Okay, so dari ini kita mesti susun sebelah-sebelah. Okay, kemudian yang lain-lain ni Rosalie and Thomas bebas. Okay, jadi kalau kita jumpa soalan next to each other, maka kita akan pertimbangkan dua kumpulan. Yang pertama kumpulan syarat, yang kedua adalah tanpa syarat. Kalau kita ambil kira yang ni, kita tengok dulu kumpulan syarat next to each other. Maksudnya kita ada dua pilihan, kita susun. Jadi kita boleh gunakan kaedah 2P2. Ataupun kita boleh gunakan 2 factorial. Okay. Kemudian, untuk yang tanpa syarat, asalnya adalah kita masih gunakan 2P2. Tetapi, soalan tersebut pun, Peter and Mary ni stand side by side, dia mesti tempat pertama dan kedua. Jadi kita jangan ambil 2. Sepatutnya 2P2 kat sini. Tapi bila kita ambil kira dia ni boleh berada di mana-mana, maka kita akan kira 1, 2, 3. Jadi kita akan ambil 3P2. Okay. Asalnya adalah 2P2. Ni kalau kita buat 2P2, kita andaikan syarat ni memang sentiasa berada pada tempat yang pertama dan yang kedua. Tapi soalan tak nyatakan. Jadi kita ambil kira yang ini sebenarnya boleh berada di mana-mana. Okay. Dia boleh juga berada di antara R dan T ataupun di hujung sekali. Okay. Jadi kalau kita nak ambil kira yang tu mudah je. Daripada 2 ni kita gantikan dengan 3. So 3P2. Jadi untuk number of event A ni kita gunakan 2P2 multiply by 3P2. Ini kalau kita darabkan ni kita akan dapat 12. Maka probability of event A equals to NA kita 12 divided by kita punya NS kita 24 dan jawapan akhir dia adalah 1/2. Okey, contoh 23. Ini pun soalan permutation . Ini adalah soalan permutation sebab bila kita lihat ni digit 2, 3, 4, 5 are to be arranged to form 4 digit numbers. Okay. Without repetition. Maknanya nombor ni hanya boleh digunakan sekali je. Tapi bila ada ayat to be arranged, ini merujuk kepada permutation. NPR. Okay. Kemudian soalan dia, what is the probability that such a number is not divisible by 5? Maksudnya nombor yang kita pilih nanti 4 digit ni, dia mesti boleh dibahagi dengan 5. Jadi kalau kita lihat dulu number of sample space. Number of sample space adalah kita ada 4 nombor. So kita gunakan 4P4. Ini yang tanpa syarat ni. Ataupun kita boleh gunakan 4 factorial sama dengan 24. Okey. Kemudian number of event A. Event A ni bergantung kepada soalan. Sekarang kita nak pilih 4 digit numbers. Tapi syarat dia boleh not divisible by 5. Okay. Jadi sekarang ni kita kena ambil, kita andaikan dulu nombor tu boleh dibagi dengan 5. Kalau nombor tu boleh dibagi dengan 5, maka hujung dia mesti 5. Okay. Jadi bila macam ni, hujung ni tak ada pilihan. Dia cuma ada satu cara. Kemudian bila kita lihat soalan ni without repetition, maksudnya kalau kita dah guna nombor 5, maka kita cancelkan nombor 5 ni untuk kita isi digit yang pertama. So nombor yang boleh adalah 2, 3 dan 4. So kita ada 3 pilihan.
Kemudian kita cancel lagi satu nombor, tekan nombor 2, maka digit yang kedua ni kita boleh isi 3 dan 4. Kalau kita cancel lagi satu nombor, maka kita akan dapat sini 3. Okey, jadi ini ada 2 pilihan, yang ni ada 1 pilihan. Okey. Jadi number of event A ni, ini kalau kita andaikan lawan daripada soalan ni. Katakan ini kita boleh gunakan A prime lah, ataupun A bar. Maksudnya kita lawan daripada soalan ni. Kita tinggalkan dulu yang perkataan not ni. Kita buat dulu. Katakan event tu divisible by 5. Boleh bagi dengan 5. Maka kalau kita ikutkan sini, NA prime kita adalah 3 darab 2 darab 1 darab 1. So kita akan dapat 6. Okay. Tapi kalau kita nak jawab soalan, find the probability of event A. Yang A prime ni maksudnya kita tak jawab soalan lagi. Kita andaikan divisible by 5. A prime. Jadi kalau kita dapatkan soalan dia, find the probability that such a number is not divisible by 5, maka kita akan gunakan 1 tolak PA prime. Okey. Maka kita akan dapat 1 tolak, okey, tadi probability tadi number of event A prime 6 per dengan NS 24. So kita akan dapat 3/4. Okey. Maknanya untuk soalan ni lebih mudah. Kita jangan jawab dulu soalan not divisible by 5. Kita andaikan divisible by 5. Okey, maksudnya kita cari dulu A prime. So kita akan dapat yang ni. Maka kita gunakan PA equals to 1 minus PA prime. Okey, kita teruskan contoh yang ke 24. Okey, contoh 24. Ini pun contoh soalan permutation. Okey, sebab kita tengok soalan ni, dia menggunakan syarat next to each other, satu. Kemudian orange, ada perkataan orange. Kemudian ini pun sama juga merujuk kepada permutation. Sebab dia choose and orange. Okey, kita lihat yang pertama dulu. Bila kita nak jawab soalan probability ini, maka kita mesti gunakan formula PA equals to number of A over number of sample space. Jadi yang pertama kita cari dulu NS. Okey, untuk cari NS, kita ada 3 red marbles. Okey, kita ada 3 red marbles, 4 yellow. Okey, maksudnya merah kita ada 3. 4 yellow marbles, 4 yellow and 2 green. Are arranged in a row. Okay, on a table. Okey, jadi bila kita susun, ini merujuk kepada permutation. Jadi sekarang ni, kalau NS ni maksudnya tanpa syarat. So jumlah kita adalah 7, 8, 9. Jadi NS kita adalah 9. Tapi disebabkan dalam 9 ni ada yang sama. Red marble ni sama. Jadi kena bagi dengan 3 faktorial. Yellow pun ada 4 faktorial yang sama. Dan green pun ada sama. Okay. Jadi number of sample space ni tanpa syarat. Jumlah dia 9. Tapi dalam 9 ni ada yang sama. So kita kena bagi. So untuk NS ni kita ada 1, 2, 6, 0. Jadi sebelum kita jawab probability ni, kita mesti cari NS. Kemudian yang event yang di atas ni bergantung kepada soalan. Okay. Jadi kita lihat untuk yang pertama ni. Okay, soalan yang pertama. Okay, ini tadi NS. Okay, untuk soalan yang pertama pula, syarat dia adalah kita nak cari find the probability. Syarat yang pertama katakan A ni adalah event. All the 4 yellow marbles must be next to each other. Okay. Maksud dia kalau kita ikutkan syarat ni, kita perlukan 4. Sebenarnya kita masih susun 9 ya. 9. Katakan let A is a event.
that 4 yellow marbles are arranged next to each other. Okay. Maknanya sekarang ni asalnya kita nak susun 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Tetapi 4 yellow marbles. Okay. Tadi maklumat asal kita ada 3 red marbles, 4 yellow and 2 green. 2 green. Okay. Sekarang ni syarat dia adalah 4 yellow marbles ni dia mesti next to each other. Okay, katakan ni yellow, yellow ada 4. Dia masih menggunakan syarat next to each other. Okay, maksudnya kita boleh gunakan cara tadi lah. Okay, yang tadi ni kita ada 3 red marble, 3 red marbles and 2 green. Okay, jadi untuk yang kita ada 2 kumpulan. Kalau kita nak dapatkan number of event A next to each other, tapi syarat dia untuk yellow je, maka syarat yang pertama adalah ini. Kalau yellow ni kita ada 4, asalnya 4, tetapi dalam 4 ni ada yang sama. So kita akan ambil 4 factorial bagi dengan 4 factorial. Okay, kemudian untuk kumpulan tanpa syarat ni asalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Asalnya 5, tapi disebabkan yang ni bukan sentiasa berada di depan, dia boleh bergerak-gerak. Jadi kita akan kira 5, 1, 2, 3, 4, 5. So kita akan darabkan dengan ambil 6. Tapi dalam 6 ni asalnya 5 tadi kan. Kita ada 3 red yang sama, green pun ada 2 yang sama. Okay. Yang ini adalah number of event A. Okay. So kalau kita darabkan ni, kita akan dapat yang di atas ni adalah 60. Okay. Jadi probability of event A, kita gunakan formula NA over NS. So kita akan ambil 60 per dengan NS dia adalah 1260. So jawapan dia adalah 1/21. Okey, kita tengok pula untuk soalan yang kedua, soalan B. Okey, soalan B pula, kita nak syarat dia adalah 4 yellow marbles are not, ada perkataan not. Okay, ada perkataan not, arranged next to each other. Maksud dia, soalan B ni adalah lawan daripada soalan A. Okay. Jadi kita boleh gunakan formula PA prime. Maksud dia, yang PA tadi kita boleh ambil jawapan daripada A. So kita nak jawab soalan ni, kita guna je PA prime equals to 1 subset to PA. Kita tolak je daripada jawapan A. Okay. Sebab soalan A tadi kita nak range next to each other. Okay. Sekarang ada perkataan not. Tadi kita lebih mudah gunakan satu tolak. Okey, kita tengok event C pula. Okey, event C. Okey, untuk event C ni pula, kita masih susun untuk 9 juga. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih kita susun 9. Tapi syarat dia adalah the green marbles to be in the first and the last position of the row. Okey, maksud dia tadi, kita ada berapa tadi? Kita ada 3 red marbles. Kemudian 4 yellow marbles. And 2 green marbles. Okay. Sekarang ni 2G ni, 2 green ni kita letak first and last. Okay. Jadi kalau kita nak susun ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So G yang awal 1, G yang akhir 1. So yang tengah ni, yang tinggal ni adalah kita ada ni 3 red marbles and 4 yellow marbles. Okay. Jadi kita hanya kira yang di tengah je lah. Kita hanya kira yang di tengah ni. Okay, yang di tengah kita ada jumlah dia 7. So kita akan ambil 7 factorial. Tapi dalam 7 tu kita ada 3 yang sama.
3 yang sama dan 4 yang sama. Okey. So asalnya kita akan ambil 1 darab 1 ni adalah G yang pertama. Kemudian G yang terakhir pun 1 juga. Okey. So number of event B ni kita boleh gunakan seperti yang ni lah. So sepatutnya ni asalnya 1 darab. Okey, ini pun darab 1. Okey, maka kita akan dapat 35 dan kita akan gunakan formula probability of event B equals to number of B divided by number of sample space. So kita akan dapat 1/36. Untuk 25, kita ada satu box. Okey, satu box ni. A box consists of one blue marble. Okey, satu kita ada one blue marble, two yellow marbles, kemudian kita ada three blue balls. Okey, katakan kita ambil three, ini yang merah ni adalah ball. So three blue balls and four yellow, sama juga. Okey, jadi yang biru ni adalah marbles, kemudian yang satu lagi adalah yang merah ni adalah balls. Okey, kemudian a student take 3 items from the box randomly without replacement. Maksud dia kalau without replacement, maksud dia kita akan ambil kali yang pertama kita ambil, maka kali yang kedua dia akan berkurang 1. Okey, jadi kalau kita nak jawab soalan yang pertama, okey, sebelum kita jawab, kita perlukan number of sample space. Okey, number of sample space. Okey, sekarang ni kita nak ambil 3 A student takes 3 items. Okey, maknanya dia nak ambil 3 ni, daripada sini dia ambil 1, kemudian dia ambil lagi 2, dia ambil lagi untuk yang ketiga. Okey. Jadi kalau kita nak cari number of sample space, kita tengok jumlah kita adalah ni 7, 8, 9, 10. So kita ada 10, kita nak ambil 3. Ini adalah soalan combination sebab dia tak perlu susun. Okay, dia hanya choose saja. Jadi 10C3 120. Okey, kemudian soalan yang pertama kita nak cari probability of X. Okay, maka kita akan gunakan formula number of X divided by number of sample space. Number of X maksudnya kita ambil getting 2 marbles. Ingat kita mesti ambil 3. Okey, jadi kita boleh gunakan marbles kita ada berapa? Marbles kita adalah yang merah ni, yang biru ni. So kita ada 3. So 3C2. Sebab X ni adalah 3. Kita ambil 2. Yang X ni kita ambil 2 marbles. Okey, tapi pastikan jumlah dia mesti 3. Jadi bila 2, satu lagi ni adalah yang baki dia 7. So 7C1. Okey. So kita bagi dengan NS tadi adalah 120. Okey, ini kalau kita kira ni kita akan dapat 7/40 untuk jawapan akhir. Okey, itu untuk yang soalan A. Okey, untuk soalan A. Untuk soalan yang kedua pula, nak cari PY. Okey, nak cari PY. PY ni maksud dia adalah getting one blue item. Bila sebut je one blue item, maka dia tak kira sama ada marbles ataupun ball. Okey. So kita akan ambil kira 4 lah. 4C1. Yang penting warna biru. Okey. Jadi untuk soalan B ni, kita nak cari PY. Okey. Jadi ingat kita yang penting syarat dia adalah one blue. Tak kisahlah marble ke ataupun ball. Jadi jumlah biru adalah 4. So kita akan ambil 4C1 sebab dia ambil 1 je. Pastikan kita mesti jumlah dia mesti 3. Jadi yang lain-lain tu adalah, so 6 lagi ni kita akan ambil 6C2.
6C2. Okey, bahagi dengan NS tadi adalah 120, maka PY itu kita akan dapat 1/2 untuk PY. Okey, kita teruskan soalan ni B. Okey, untuk soalan C pula. Soalan C adalah dia nak cari probability X intercept Y. Okey, X intercept Y. Jadi kita tengok balik yang X ni apa maksud dia. Okey, yang X tadi adalah getting 2 marbles. Okey, so ingat yang X tadi merujuk kepada getting 2 marbles. Okey, kemudian yang Y tadi adalah getting 1 blue item. 1 blue item. Saya senaraikan balik. Untuk yang pertama ni saya ambil marble So yang pertama ni marbles. Kita ada 1 blue, kemudian 2 yellow. 2 yellow marbles. Kemudian yang satu lagi ni adalah ball. Untuk ball ni kita ada 3 blue ball, 3 blue, and kita ada 4 yellow. Ini maklumat yang salah. Sekarang ni bila kita rujuk kepada X, 2 marbles. X ni adalah 2 marbles. Kalau 2 marbles, marble kita ni bebas. So kita boleh ambil 3C2. Kita boleh ambil 3C2. Okey, jadi kalau kita nak ikutkan syarat C ni, kita nak dapatkan probability X intercept Y. Okey, maksudnya kita mesti dapatkan 2 marbles and 1 blue. Blue ni dia bukannya syarat mesti ambil marbles, tapi dia boleh juga pecah kepada 2, sama ada marbles ataupun daripada ball. Okey. Boleh senaraikan ada 2 kemungkinan tak? Kalau kita pilih 2 yellow marbles, ini marbles, kita boleh gabungkan dengan 1 blue ball. Okay. Jadi kalau kita ambil syarat yang pertama, masih ikutlah syarat ni, 2 yellow marbles, 1 blue ball. Itu satu kemungkinan. Satu lagi kemungkinan, okay, kalau nak ikut syarat ni, syarat X and Y ni, 1 blue marble. Okay, maksud dia kita boleh ambil 1 blue, tapi kita ambil daripada marble. Okay. Kemudian kita ambil satu lagi marble, kita ambil yellow pula. Okay, kita ambil yellow. Ini pun daripada marble juga. Kemudian kita boleh ambil satu yellow ball. Okay. Jadi kalau kita ambil keadaan macam ni, dia masih ikut syarat. Syarat dia adalah 2 marbles. Okay, betul? Masih betul? 2 marbles. Kemudian yang satu lagi adalah 1 blue. Ni, 1 blue. So masih ikut syarat lagi. Masih ikut syarat. Okay. Jadi kita boleh gunakan. Kalau kita ikut syarat yang pertama, okay, untuk syarat yellow kita adalah 2 daripada marble ni. Daripada marble 2, so 2C2. Kita boleh gunakan 2C2. Ni 2C2 darab. Yang blue ni daripada ball. Okay, kita boleh gunakan 3C1. Sebab daripada ball ni, blue kita ada 3. Jadi 3C1. Atau kita boleh ambil satu blue marble. Okay. Daripada marble ni ada 1. So kita boleh ambil 1C1. Yang yellow pula daripada marble ni yellow kita 2, tapi kita pilih 1. So 2C1. Okay.
Kemudian yang ini daripada ball. Ball ni untuk yellow kita ada 4, tapi kita ambil 1 je. Okey. Ya, maksud dia ini semua ni ini adalah untuk number of x intersect y. So ada dua kemungkinan, sama ada yang ini atau yang ni. So kita akan tambah. Okey. Ni kalau kita darab, jawapan dia adalah 11. So kita dapat ni 11. Kita bagi dengan number of sample space 120. Okey. Kita tengok soalan D pula. Okey, soalan D kita nak cari union. Maka kita boleh gunakan formula Px tambah Py subtract 2P x intersect y. Semua maklumat ni kita dah ada. So kita akan ganti, terus kita akan dapat 7/12. Okay. Kemudian soalan yang terakhir, kita gunakan conditional probability. So ingat balik, kalau x given y, maka kita akan ambil x intersect y over py. Maka yang ini tadi kita dah cari dah. Yang ini x intersect y. X intersect y kita dah kira sebelum tadi. X intersect y kita dah kira daripada soalan C tadi. Okay. So kita ganti py kita boleh ambil jawapan dia pada B. Okay. So kita akan dapat 19/60.